Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Okey, dah lama juga kita tidak bersiaran sebab seperti yang I mention 2 minggu lepas bahawa suara saya hilang. Tapi sekarang ni suara dah semakin pulih, cuma dia serak-serak sikit lah. So, I cuba cerita dengan sejelasnya sebab I faham bila suara ni ada masa dia keluar, ada masa dia tak keluar. So, kita cubalah bercerita kisah seram dalam suara serak-serak pula kali ni. Semoga semuanya bertenang dan dengar kisah ini kerana kisah ini tentang Pawi yang mempersoalkan hantu ni wujud. Okey, kali ni I nak share satu kisah yang dihantar oleh Pawi. Pawi ni of course bukan nama sebenar, yang merupakan seorang manusia yang sangat skeptik dengan segala hantu jembalang ni semua. Pawi ni dia growing up memang jenis tak takut hantu. Dia kalau tengok cerita hantu kan, macam filem-filem seram pun, dia memang akan ketawa je. Dia macam, bagi dia cerita tu tak real, dia tak menakutkan dan hanya orang bodoh je yang takut akan hantu. Cuma ada satu hari ni hidup Pawi berubah 180 darjah. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okey, kenapa saya cakap 180 darjah? Sebab kalau 360 darjah, dia macam daripada sini, pusing balik tempat sama. So anyway, kenapa hidup dia berubah? Sebab kali ini, Pawi pindah rumah baru. Pawi dah beli rumah ni, dia kata dia dah beli rumah ni lama. And rumah ni pun dah siap. Tapi sebab PKP lah, lepas tu ada banyak isu sikit lepas PKP tu, dia ambil masa yang lama. Makanya dia baru betul-betul pindah masuk rumah dia tahun lepas. Tapi tahun lepas bulan berapa, kita tak tahu. Yang kita perlu tahu, di sinilah bermulanya hidup seorang Pawi diuji. Pawi kata masa masuk rumah dia tak perasan sangat benda-benda yang ketara. Dia tak berapa nak perasan gangguan awal. Cuma dia kata hidup dia mula perasan yang setiap malam, dia tak perasan dari bila, tapi ada satu momen tu dia dah perasan macam almost every night dia dengar suara perempuan menyanyi. Tapi memandangkan Pawi ni bukan jenis orang yang penakut, jadi dia assume ni jiran-jiran lah yang menyanyi. Dia tak anggap pun benda ni mistik, macam alamak malam-malam ada suara perempuan menyanyi, apa tu. Tak ada. Sebab Pawi ni kan memang I mention dari awal, dia adalah bukan manusia yang penakut dan dia tidak percayakan kewujudan makhluk halus. Jadi dia tak takut. Dan bunyi pun bukan dalam rumah, sebab dia kata selalu dengar sayup-sayup. So macam angin yang bawa. So maybe jiran nyanyi, lepas tu bila angin bawa, kita dengarlah sayup. So dia anggap macam tu. Dan yang menguatkan lagi perasaan dia untuk tidak rasa takut, sebab suara ni dia menyanyikan lagu-lagu yang tak menyeramkan langsung, macam lagu yang moden, lagu yang kita semua tahu, memang lagu yang kita dengar kat radio. Bukannya macam Njit semut, siapa sakit naik atas. Tak ada. Kalau orang tu menyanyikan lagu-lagu aneh, nyanyi lagu-lagu rakyat, lagu-lagu tradisional, atau humming bunyi-bunyi pelik, mungkin dia akan terfikir macam apa tu. Tapi sebab orang ni menyanyikan lagu-lagu yang biasa didengar di radio, jadi Pawi berpendapat takkanlah hantu dengar radio. So Pawi buat tahu je lah. Tapi dia tahulah bila dah malam-malam kan adalah tu jiran dia ke, anak jiran ke, tak tahulah siapa, tapi di kejiranan dia ada gadis yang suka menyanyi waktu malam. So, semua keadaan okey kan? Semuanya bagus. Jadi ada satu hari ni, waktu ni siang, Pawi tengah mandi. Waktu Pawi mandi ni, dia dengar suara gadis tu nyanyi lagu Cindai. Lagu ni lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tiada yang aneh tentang lagu itu. Kali ni suara tu macam kuat sikit tau. So dia macam okey, dia pula feeling macam berduet. Dia pun nyanyi juga lagu tu, sebab tahu kita semua tahu lagu Cindai macam mana. So dia nyanyi. Nyanyi. Suara tu pun bernyanyi. Selesai mandi. So Pawi pun tutup shower. Lepas dia tutup shower tu, sunyi. So dia macam dah habis nyanyi pula. Dia terdetik dalam hati dia, dah habis nyanyi pula perempuan tu. Terus dia dengar ada suara perempuan dengan jelasnya berkata di dalam bilik air itu, sedap suara kamu.
Terkejut. Pawi terkejut sebab kali ni jelas dia dengar dalam bilik air dia. Dia kenal suara tu sebab almost every night dengar. Lepas tu tadi pun baru nyanyi lagu Cendai, nyanyi bersama-sama. Tiba-tiba dah senyap sunyi sangat ni. Pam! Suara tu cakap, sedap suara kamu. Dia terus toilet. Lepas tu dia pergi tengok dekat toilet dia tu ada macam, yelah dekat toilet kan ada macam tingkap untuk yelah pengudaraan kan. Kot-kot lah dia kata perempuan tu intai dia mandi sambil menyanyi. Lepas tu bila dia fikir balik macam, oh tak logik. Sebab ini rumah 2 tingkat, toilet ni dekat atas, dan tak ada ruang langsung untuk orang panjat atau bertenggek atau mengintai, berpaut, bergayut, whatever, tak boleh. Sebab tak ada ruang langsung untuk orang berada di situ sebab dia dinding tinggi. Tetapi Pawi kan bukan jenis penakut dan dia kan tak percaya benda-benda ni wujud. Dia buat bodoh je lah, mainan perasaan, dia kata. Esok pagi dia nak keluar rumah pergi kerja. Dia dah kunci dah semua pintu papan ni, semua pintu gate dia dah kunci, nak masuk kereta, nak reverse. Waktu dia nak reverse tu dia dengar, pergi mana tu? Dia dengar dengan jelas suara yang sama yang tegur dia semalam dalam bilik air tu. Tanya dia nak pergi mana. Pawi dalam kereta, tingkap semua tutup. Kalau jiran bercakap sekalipun, mesti bunyi jerit. Sebab jiran tu akan jerit daripada rumah sebelah, macam, woi pergi mana? Sekarang ni bunyi tu datang daripada dalam kereta. Dia toleh, tak ada orang. Dia tengok cermin, tak ada siapa. So again, Pawi macam terbawa-bawa kot sebab semalam. So dia nak reverse. Masa dia nak reverse ni, dia tengok dalam rumah dia yang dia dah kunci semua ni, ada perempuan dekat pintu gate dia ni. Pintu papan tu terbuka, so boleh nampak ada orang kat dalam ni. Perempuan, dan ini adalah gate grill pintu rumah dia tu. Perempuan ni dia tak kenal, dan perempuan ni dalam rumah dia melambai-lambai ke arah dia. Ni siapa yang kat dalam rumah ni? Pintu papan yang dia dah kunci, pintu grill tu dah kunci, tapi sekarang ni pintu papan tu terbuka. Perempuan ni di sebalik pintu grill tu melambai-lambai ke arah dia. Dan dia tak kenal perempuan ni siapa. Dia duduk rumah tu sorang-sorang. Time ni Pawi panik, tak sempat nak fikir. Tiba-tiba kereta dia mati enjin. Dia ni tak sempat nak proses ni. Dalam kereta tu dah mati enjin, tiba-tiba radio ni bunyi. Radio ni bunyi lagu Sri Kandi Cintaku. Kan ku usung, oh jenazah cinta. Masalahnya ni suara perempuan yang biasa dia dengar nyanyi tu. Dia duk nyanyi lagu Sri Kandi Cintaku, tapi part itu Pawi tak nak fikir panjang, dia keluar je daripada kereta dia. Sebab kereta ni enjin dah mati, tapi radio bunyi pula. Lepas tu dah bunyi, part itu pula yang dinyanyikan. Bukannya lagu dari radio, suara perempuan tu. So Pawi memang keluar daripada kereta. Belum sempat dia nak lari ke mana-mana, dia diseret masuk dalam rumah. Pawi ni dia kata sewaktu kejadian ni, dia tak habis fikir sebab dia dah lock rumah. Macam mana dia keluar daripada kereta, dia kena seret masuk rumah. Pintu tu kunci. Dia diseret masuk rumah. Tak tahu apa yang menyeret dia. Dan dia dah tak nampak dah perempuan yang depan pintu grill rumah dia tu. Dah tak nampak. Dalam keadaan terlantar tu sebab dah diseret masuk dalam rumah, Pawi cuba nak bangun, tapi tak boleh. Dia kata badan dia rasa berat sangat. Dia nak bangun tak boleh. Macam ada benda yang hempap dia tau. Dia tak boleh nak bangun. Dia nak cuba. Sebab dia bukan jenis yang penakut kan. So bila dah jadi macam ni, dia tetap macam nak lawan lah, nak bangun. Macam ni tak masuk akal, ni tak logik. Nak bangun. Dia tak boleh nak bangun. Badan dia rasa macam ada batu besar hempap dia. Dia tak boleh gerak. Dia cuba. Tak boleh. Pam! Dalam dia terlantar terbaring cuba nak bangun tu, dia punya muka kena pijak. Dalam dia kena pijak, dia dapat tengok kaki yang memijak wajah dia ni. Kaki yang kembang, busuk, berlendir, warna pucat macam
mayat yang dah reput, yang dah kembang tu tau. So kaki tu dia nampak macam swollen macam tu. Lepas tu pucat-pucat dia kata. Lepas tu ada belendir-lendir yang busuk sangat. Sebab kaki kat sini dia memang boleh hidup dan memang boleh nampak. Lepas tu dia kata dia nampak kuku macam panjang hitam. Berat. Bukan sekadar badan sekarang ni, muka dia nak angkat pun tak boleh. Kaki tu pijak dia rasa macam kaki gajah lah yang pijak. Sangat berat, sangat sakit, sangat berat, sangat busuk, sangat tak masuk akal. Dalam dia tengah nak proses apa yang berlaku ni, dia dengar dekat telinga dia suara yang memang dia dengar tiap-tiap malam nyanyi tu bising. Sekarang kau dah percaya? Aku wujud. Mulut Pawi terkunci. Pawi tak boleh nak cakap, nak jerit, nak minta tolong, apa semua tak boleh. Pa. Dia punya kepala tu dihenyak oleh kaki ni tau. Dalam dia tengah nak cuba bernafas sambil dihenyak, sambil nak tahan sakit. Pa! Tiba-tiba dia berada dalam liang lahat. Tadi dia dekat rumah, dia punya muka kena henyak. Dalam dia nak cuba melawan, buka mata. Dalam liang lahat pula. Pawi time ni panik dah. Pawi kata dia nak nangis, dia nak jerit apa semua, tapi tak boleh. Air mata tak keluar, suara tak keluar. Waktu ni dia sangat takut sebab dia dah nampak lembaga dekat atas tu sepak tanah untuk kambus dia. Sambil benda tu sepak tanah untuk kambus dia, sambil dia dekat dalam tu, tanah dah terkena dekat muka dia. Benda tu mengilai-ngilai sebut Marapuka. Time ni Pawi memang ya Allah dia kata, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku keluarkan daripada mimpi ngeri ni, ya Allah. Dia memang tengah rasa tak tahu. Dia kata dia memang rasa macam benda ni tak logik, ini mimpi. Banyak kali dia kata ya Allah. Dia memang tak baca apa, dia memang ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dalam dia pejam mata, ya Allah. Dia rasa pasir batu kena kat muka dia. Tiba-tiba sunyi. Dia buka mata balik. Dia masih kat rumah dia. Tapi dia tak boleh bangun lagi. Dia ya Allah. Apa benda ni yang hempau aku ni, ya Allah. Dia dah takut sangat. Dia tak tahu kenapa waktu ni dia tak boleh nak terfikir nak baca apa pun. Dia kata Al-Fatihah pun dia tak terfikir time tu nak baca. Sebab dia terlalu takut sangat. Dia memang ya Allah sahaja. Sampailah dalam dia tak tahu entah macam mana dia dapat kekuatan untuk dia laungkan azan sambil terbaring tu. Masa dia laungkan azan tu, dia kata dalam keadaan dekat atas lantai tu, angin tak tahu datang daripada mana, macam nak ribut dalam rumah dia. Angin, tingkap dia terbuka tau. Pintu tu terbuka, gedebang. Grill tu gedegang. Angin kuat sangat, tapi dia azan sampai habis. Lepas je azan tu habis, dia boleh rasa macam seolah-olah angin yang tengah serabut dalam rumah dia keluar daripada rumah dia mengikut segala tingkap dan pintu yang terbuka tu. Dia boleh rasa benda tu. Dia bangun, badan dia memang sakit. Tapi muka dia tak ada lendir, tak ada apa tau, tak ada. Sakit tapi tak ada lendir, tak ada pasir, tak ada apa tau. Pawi ni kan bukan jenis orang yang sangat takut. Tapi kali ni dia memang sangat takut. Sebab dia tak tahu macam mana nak handle benda ni. Dia tak pernah ada penampakan. Dia tak pernah encounter orang histeria. Dia tak pernah percaya pun jembalang, hantu, jin, benda ni semua momok ni semua wujud. Dia tak percaya. So bila dah kena macam ni, dia tak tahu nak fikir apa. Dia blank, dia termenung.
Sejak kejadian tu, dia memang ajak member suka tidur rumah dia tau. Sampailah dia start cari orang untuk duduk dengan dia. So dia cari housemate. Sebab dia tak boleh nak pindah dah ke rumah lain ke apa. Sebab banyak isu lah, faktor kewangan. Dia tak boleh nak keluar untuk menyewa tempat lain. Sebab dia dah beli rumah tu. Banyak isu lah. So dia kata dia cari housemate. Mula-mula dia ajak member-member yang mana yang ada masalah nak cari rumah sewa ke, memang tumpang-tumpang rumah dia. So dia make sure rumah dia always ada orang. Member nak tumpang ke atau apa ke. So, tapi now dia kata rumah dia dah memang ada penyewa, ada orang sewa bilik, so that dia tak duduk seorang. Dan sejak kejadian aneh diseret masuk rumah tu, Pawi cakap tak kira siang atau malam, Pawi mudah sekarang ni pergi mana-mana mesti boleh nampak kelibat, nampak benda yang orang lain tak nampak. Kira dia nak cakap hijab dia terbuka tak juga, tapi sebab dia bukannya nampak all the time, tapi dia kata ada waktu dia boleh nampak makhluk-makhluk yang orang mata kasar tak nampak. Dia tak faham apa sal benda ni jadi dekat dia, until lah bila dia cerita ni dekat dia punya office mate, dan office mate dia cakap dekat dia yang dia ingat sampai sekarang dan dia nak share dengan kita semua, especially yang golongan yang skeptik terhadap makhluk halus. Office mate dia cakap, kalau kau percaya malaikat tu wujud dan ada tugasannya di dunia, kau kena percaya jin dan syaitan, iblis semua ni wujud dan mereka juga ada tugasan di dunia. Satu, untuk membawa kebaikan, membawa rezeki. Satu lagi, mengganggu keimanan kita, menyesatkan. Jadi semua ni kalau kau boleh percaya ada wujudnya satu pihak, kau kena percaya wujudnya juga lagi satu pihak. Itu yang buat Pawi tergerak nak kongsi pengalaman dia dan nak kongsi apa yang buat dia tersedar bahawa hidup ini memang bukan kita sahaja di muka bumi. Dan buat yang skeptik, tidak semua perkara boleh diterangkan atau boleh diselesaikan dengan cara saintifik. Okey, itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian tentang Pawi. Pawi yang skeptik. Dan kemudiannya, actually kita tak boleh nak cakap dia skeptik, dia tak percaya makhluk halus. Sebab betul lah, kalau kita percaya malaikat wujud, jadi kita kena percaya ada makhluk halus lain, ciptaan Allah juga wujud. I rasa Pawi ni dia skeptik ni sebab terlalu banyak orang menceritakan terlalu banyak kisah seram. Jadi dia rasa macam tipulah. Mereka ceritalah, takkanlah setiap asrama kena histeria, takkanlah setiap asrama kena nampak benda sama, takkanlah dekat setiap negeri ada ponti, ada pot. So I rasa itu yang dia skeptik. Bukanlah dia tidak percaya, sebab kita memang kena percaya. Pawi mungkin dia skeptik bila dia dengar kisah seram ni, dia rasa orang ni mereka cerita. I rasalah. Tapi apa yang I boleh ambil pengajaran daripada kisah ini ialah kita tak perlu takut dengan apa-apa makhluk ciptaan Allah, sebab kita kena takut dengan pencipta kita. Betul, cuma dalam kita tak takut, kita tak perlu meninggi diri, kita tak perlu takabur, kita tak perlu sombong sampai kita menidakkan kewujudan mereka. Tak ada siapa yang suka dihina, dipandang rendah. Faham tak? I ambil ni dari sudut psikologi lah. Sebab cerita Pawi, dia kena gangguan dan bisikan yang dia dapat tu adalah, sekarang kau percaya aku wujud. Faham tak? So I tak tahu in his daily life dia duk bercerita kat orang apa, dia cakap apa, dia tak jaga mulut ke. Sebab kita kan di dunia ini bukan kita sahaja, kita ada satu dunia yang kita sendiri tak ada siapa yang habis explore tentang dunia adi kudrati. So apa yang kita sebut, apa yang kita cakap, benda dengar. So bila kita takabur, bila kita sombong, bila kita meninggi diri, bila kita tidak menidakkan kewujudan mereka, itu yang dia nak bagi tahu. Hey, I exist. Mungkin kita ni manusia mudah mengatakan bahawa mana wujud, ni semua tak wujud, ni semua scientific. Psychologically kita yang psycho diri kita, itu cuma mainan perasaan. Kita manusia memang mudah cakap-cakap macam tu sebab kita tak nampak that mata kasar.
Tapi kita kena ingat, dunia ciptaan Allah ni pun belum habis lagi orang study, belum habis lagi orang explore. Manusia pun ada baik, ada buruk, apatah lagi yang makhluk-makhluk halus tak nampak dek mata kasar. Dan tak ingin pun kita nampak. Sebab kita semua tahu kan, kalau kita nampak, susah kita nak berjalan. Tapi cuma I also nak remind semua orang, apa sahaja yang berlaku dalam dunia ni, ini adalah pesanan untuk diri I juga, yang penakut. Okay, kalau Pawi dia adalah manusia yang tak takut, I adalah manusia yang agak takut. Walaupun I duk bercerita saban minggu, tapi I ada perasaan takut. Cuma I selalu kena ingatkan diri I, setakut mana pun kau dekat benda yang kau tak nampak ni, dia tak boleh melebihi takut kau kepada Sang Pencipta. So what we can do is, kita tahu dia wujud dan kita tahu dia memang boleh menakutkan. So kita kena berdoa selalu untuk mohon perlindungan dan pertolongan untuk jauhkan daripada segala musibah dan keburukan yang benda ni bawa. Itu je. So ya guys, jangan lupa submit juga story pengalaman korang, pengalaman kisah-kisah seram yang dialami sendiri atau dialami oleh jiran, dialami oleh rakan, tak kisah, hantarkan je kisah-kisah anda ke farahfaisalhello@gmail.com. Okay, jangan lupa juga untuk follow TikTok, Instagram, Twitter, sebab dekat situ juga kadang-kadang I akan update. Andai kata I terupload lambat atau ada penangguhan upload ke, selain di YouTube community, I akan upload dekat IG. So sehingga kita bertemu lagi lah in the next video, and I harap in the next video tu suara I dah lebih better daripada sekarang. Jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum.